Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada pagi ini. Walaupun bilangan pada pagi ini, bilangan peserta nampak dia tak banyak, tetapi tak apa, I percaya semua dah mengambil masa untuk balik ke kampung sebab baru buka negeri kan, baru buka rentas negeri. Okey, jadi saya adalah Cik Ang Pesan dari STKC Pui Choi dan merupakan moderator pada pagi ini. Selamat datang semua ke sesi perkongsian guru dalam penggunaan aplikasi OBS Studio. Terima kasih kepada para guru yang sudi mengkorbankan pagi hari Sabtu yang mulia ini untuk bersama kami di sini untuk menimba sedikit sebanyak ilmu pengetahuan. Saya rasa sebelum permulaan, saya ingin memperingatkan para guru, pertama sekali, sila pastikan telah mutekan mikrofon anda. Dan yang kedua, sekiranya terdapat soalan sepanjang perkongsian ini berlaku, anda boleh kemukakan menggunakan checkbox atau pilih untuk menekan butang raise hand. Sekiranya anda mendapati paparan penceramah untuk anda adalah kecil, sila pinkan. Pilihkan paparan penceramah dan pinkan penceramah. Maka paparan tersebut akan menjadi besar. Harap semua faham dan maklum terhadap beberapa perkara ini. Dan selepas itu, pasti banyak akan tertanya-tanya. OBS. Kita dah pernah dengar OBS Studio banyak kali. Tetapi apakah itu OBS? Apakah nama penuh bagi OBS? OBS merupakan akronim kepada Open Broadcaster Software. Okay. Dia dibangunkan oleh sekumpulan tim yang bergelar OBS Project sejak tahun 2012. Dan kelebihan OBS terdapat banyak dan beberapa daripada mereka adalah dia merupakan satu software yang open source dan dia menggunakan layout yang sangat simple dan kita boleh menggunakan multi input dan juga output dan seterusnya. Yang paling menarik minat semua adalah dia mempunyai plugins. Kita boleh menggunakan banyak plugins yang dibekalkan. Jadi tanpa lagi membazirkan masa, sebelum saya perkenalkan penceramah pada pagi ini, biarlah saya mulakan majlis ini dengan serangkap pantun. Mencari timbah si anak dara, di bawah sarang burung tempuah. Sesi bermula, tirai dibuka. Selamat datang untuk semua. Jadi, biarlah saya memperkenalkan penceramah pada pagi ini. Penceramah pada pagi ini adalah Cikgu Tia Xue Ai dari SMJK Hualien. Beliau merupakan Ketua Panitia Matematik Sekolah dan mempunyai pengalaman mengajar selama 26 tahun. Jadi tanpa membazirkan masa sekarang, biarlah saya mempersilakan Cikgu Tia Xue Ai untuk memulakan perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua guru yang hadir pada bengkel hari ini. Cikgu pinkan ke akaun saya. Cikgu pinkan dulu sebelum saya mula. Okey ya. Okay, nama saya Tia Xue Ai daripada SMJK Hualien. Hari ini kita sama-sama belajar aplikasi penggunaan aplikasi OBS. Okey. Cikgu tolong pinkan. Bagi cikgu yang ada masalah pinkan, boleh beritahu ya. Saya rasa okey kot. Semua dah pin kan? Cikgu, kalau ada masalah untuk pin boleh bagi tahu dalam chat box. Kalau tak ada, kita anggap semua dah berjaya pin. Okey, rasanya tak ada cikgu. Boleh mula.
Okey. Jadi OBS, nama penuh dia Open Broadcaster Software. Ia merupakan satu perisian yang digunakan untuk merakam paparan skrin komputer terus ke Google Meet, YouTube Live ataupun Facebook Live. Okay, kelebihan OBS ialah kita boleh, maaf saya tak salah ya, download secara percuma. Kita boleh download secara percuma. Okey. Okay. Objektif pembelajaran hari ini, pertama, cikgu boleh mengetahui cara memasang OBS. Kedua, cikgu boleh mengetahui cara membuat tetapan, setting. Okey. Ketiga, cikgu boleh memahami cara memasang, okey, source dan scenes. Okey. 4, cikgu boleh memahami cara merakam video PDPR. Kemudian nombor 5, cikgu boleh memahami cara menggunakan OBS, okay, virtual camera dalam Google Meet. Jadi mula-mula cikgu pergi Google search, cikgu tekan OBS. Jadi paparan pertama dia akan keluar macam tu. Okay. Jadi cikgu pilihlah yang pertama, OBS. Bila cikgu klik, dia akan masuk ke paparan sini. Jadi cikgu pilihlah, kalau cikgu guna Windows, cikgu plus window. Kalau cikgu punya sistem Mac, cikgu guna ni dan seterusnya. Okay. Lepas cikgu tekan, cikgu install ikut arahan dia. Dan bila cikgu buka, dia akan terus masuk ke paparan ini. Ini adalah paparan pertama untuk OBS. Okay, ya. Jadi di bahagian sebelah kiri, okay, scene ini, cikgu bila cikgu tekan tambah, okay, dia akan buka satu macam rumah lah, satu rumah yang baru. Okay, cikgu akan masukkan nama, cikgu nak masukkan sebagai nama 1, scene 1, scene 2 pun boleh. Okay, lepas cikgu masuk, telah buka satu scene, cikgu mesti tekan source, okay, sources untuk pilih apa cikgu nak letak dalam paparan cikgu. Ya, sekarang kita buat teori dulu, nanti kita akan buat secara online ya, hands on. Okey, bila cikgu tekan, okey, sebelum tu nampak ni setting ni. Okey, cikgu kena pergi tekan setting dulu. Cikgu nak setkan sistem OBS ini. Bila cikgu tekan, dia akan pergi ke paparan ini. Okay, yang pertama ini, okay, cikgu ikut saja arahan dia. Okay, bahasa Inggeris. Yang lain jangan kacau lah. Yang lain jangan kacau. Memang dia automatic set dia. Yang ni jangan ubah apa-apalah. Okay, kemudian cikgu tekan stream. Okay, kalau cikgu nak buat live, cikgu nak linkkan cikgu punya OBS kepada YouTube pun boleh. Cikgu nak linkkan kepada Facebook Live pun boleh. Okey, cikgu pilih saja di sini. Servis apa cikgu pilih, YouTube ke, cikgu nak pilih Facebook ke pun boleh. Lepas tu cikgu tekan. Yang penting kalau cikgu nak live tu, cikgu kena ada stream key. Stream key itu cikgu kena pergi ke Facebook cikgu ataupun pergi ke YouTube cikgu, cikgu ambil stream key dia, copy, lepas tu cikgu paste dekat sini. Okay, cikgu paste kat sini, nanti bila cikgu tekan butang stream, dia akan terus connect kepada YouTube anda ataupun Facebook anda di mana servis yang anda pilih. Okay. Kemudian ketiga, output. Okay. Ya, inilah tadi yang saya katalah, di Malaysia mungkin kita ada YouTube dengan Facebook saja. Yang tengah-tengah tu saya dah pernah cuba ya, hanya Singapura ada saja. Malaysia tak ada kot. So biasanya saya guna YouTube dengan Facebook. Ya. Okay. Output ini kita kena setkan dia 2,500, okay, video yang paling
paling elok lah. Sistem akan automatic set juga 2,500. Okey. Kemudian yang lain-lain tu cikgu-cikgu ikut saja. Kemudian recording format, cikgu boleh pilih MP4 ke, dia ada pilihan cikgu pilih, tapi biasanya nak memudahkan diri cikgu pilih MP4. Terus boleh tengok ya. Kemudian lepas set ini kita pergi ke audio. Okay. Audio pun tak banyak kacau lah sebab kita memang sistem akan automatic. Kita guna default saja. Kalau cikgu guna laptop lah. Okay. Default saja, ikut saja. Kemudian cikgu pergi video. Okay. Bahagian video, base dia cikgu perlulah guna 1920 kali dengan 1080. Ini yang terbaik lah. Okey, ada cikgu tanya macam mana nak dapatkan stream key di Facebook ya. Sekejap saya tunjuk ya. Nanti kita pergi ke hands on, saya akan tunjuk satu-satu. Sekarang kita pergi teori dulu ya cikgu. Okey, baik. Kemudian output terpulang, tapi saya lebih suka pilih 1920 kali dengan 1080. Kenapa? Sebab kan kalau cikgu guna My Viewboard bersama-sama dengan OBS, kalau cikgu pilih bawah daripada 1920 memang tak keluar ya, tak muncul dekat skrin OBS kita. Jadi kita pilihlah yang tertinggi untuk semua apps boleh guna ya. Kita boleh guna PowerPoint, kita boleh guna Google Search, apa-apa online punya apps pun boleh guna. Okay, bersama-sama dengan OBS. Nanti saya tunjuk cara dia. Okay, kemudian yang lain-lain tu biasa saja. Okay, kemudian hotkey. Hotkey ni cikgu nak tekan pun boleh, tak nak set pun boleh. Kalau contohnya biasanya kita nak nak recording. Cikgu nak pergi nak tukar skrin komputer cikgu tu susah kan. Cikgu setkan dia punya hotkey dia. Okey, contoh saya pilih start recording, saya tekan Ctrl R. Jadi lain kali saya nak record, saya tekan Ctrl R, dia automatic OBS akan record. Kemudian pause record juga sama, ataupun stop record saya tekan. Okay, stop record saya tekan juga Ctrl R. Bila kali kedua saya tekan Ctrl R, OBS akan berhenti untuk rakaman. Okay, untuk kemudian ini saya rasa kalau cikgu tak nak set pun tak apa. Kita boleh guna dalam function dalam laptop pun boleh. Okay, ya, ini tak berapa penting. Yang penting adalah stream, output video, output input dengan audio video tu yang penting. Yang lain tu cikgu boleh biarkan tak apa. Okay, ya. Ini adalah setting bahagian setting saja. Okay. Kalau ada masalah tolong tanya ya. Kalau saya laju cikgu boleh minta saya ulang pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Baik. Kita sekarang tengok scene kita. Bila cikgu tekan tambah, dia akan tambah satu scene. Okay. Macam ini contohnya saya sudah ada 4 ya, saya sudah buat 4. Jadi cikgu mungkin ada contoh lah, cikgu ada mesyuarat kurikulum, cikgu sebagai host. Okay, cikgu bubuh scene pertama, cikgu rename dia sebagai kurikulum meeting, mesyuarat kurikulum. Okay, ataupun cikgu nak adakan kelas bahasa English dekat PDPR, cikgu nak ubah dia punya pamparan kan, jadi cikgu set scene kedua. Mungkin cikgu tukar nama dia, rename, cikgu bubuh kelas Inggeris. Okay, macam-macam nama cikgu boleh letak ya, berdasarkan mengikut keperluan cikgu. Okay, lepas kita tekan scene, dah ada scene, cikgu kena pergi pula tambah di bahagian kolom yang kedua. Okay, itu source lah. Kita nak tambah apa nak cikgu nak tambah untuk pamparan dia. Okay, di sini adalah pilihan. Okay, pilihan pamparan dia. Okay, biasanya kita akan set audio input supaya cikgu semasa bercakap tu dia boleh masuk dalam record. Bila record ada bunyi. Okay, audio output kita set juga. Bila cikgu tekan saja audio input ataupun
audio output, kita biasanya kita tekan default saja. Kita ikut komputer, laptop kita setting kita. Okay. Kecuali cikgu ada speaker lain lah. Cikgu ada mic lain, special punya mic. Cikgu boleh ubah. Okay, dia ada pilihan yang nanti kita tengok sama-sama ya. Okay, kemudian yang biasa kita kena set ialah image, latar belakang. Okay, latar belakang pamparan cikgu. Okay, latar belakang pamparan cikgu. Kemudian teks. Teks, apa teks cikgu nak paparkan dalam skrin cikgu. Cikgu boleh tengok ya, bahagian atas teks saya. Ada tulisan bergerak kan? Ini pun kita set dekat sini, teks. Cikgu nak type nama sekolah pun boleh, nama cikgu pun boleh, channel cikgu pun boleh. Okay, itu dan color boleh ubah, background warna pun boleh ubah, cara bergerak pun boleh ubah. Okay, kita boleh set sendiri. Okay. Kemudian video capture. Video capture ni, cikgu tengok dekat sebelah skrin saya, nampak muka saya kan? Okay, bila kita tekan video capture, cikgu boleh pilih lah sama ada nak guna video capture laptop ataupun cikgu ada webcam sendiri, cikgu pilih. Kemudian kita boleh buat setting, kita nak green screen effect di mana latar belakang cikgu terpadam, hanya muncul muka badan cikgu saja. Okay, yang ini sangat sesuai lah untuk pihak pentadbir ya, semasa mesyuarat untuk guna untuk kondak masuk mesyuarat apabila ada pamparan skrin tu. Jadi muka pengetua, muka guru besar, muka pentadbir boleh di depan skrin lah. Okay. Kemudian video capture adalah di mana kita nak capture apa. Contoh saya nak capture PowerPoint. Jadi saya setkan PowerPoint saya. Okay. Kalau cikgu nak capture YouTube, video daripada YouTube, cikgu setkan dia YouTube. Nanti saya tunjuk cara set dia, macam mana kita nak buat setting dia. Okey. Yang lain-lain tak penting. Yang penting ini, yang beberapa perkara ini saja. Lagi satu ialah saya lupa highlight, itulah display capture. Display capture lagi senang guna jika dibandingkan dengan window capture. Display capture macam kita guna Google Meet. Kita entitled stream kan. Jadi video display capture, muka pamparan laptop kita dia akan pamparkan dekat OBS. Nanti kita tunjuklah apa perbezaan display capture dengan window capture. Okey, setakat ni cikgu faham ke? Sebab bahagian ni penting. Nanti cikgu tak boleh tak tahu setting, nanti susah ya. Nanti cikgu punya pamparan nampak tak cantik. Okey ya, kita akan pergi hands on kemudian Next kita akan tengok. Okey, ini adalah contoh lah, kita tekan satu, kita akan create source. Okey, ini contoh kita nak select. Okey, select source apa nak guna. Okey, ini adalah contoh-contoh saja, nanti kita akan pergi satu-satu ya. Okey, ini adalah contoh macam mana nak type tulisan teks. Kita masukkan teks ke dalam. Okey, contoh ini cara nak ubah font kita, nak ubah kita punya tulisan kita, nak warna apa, saiz apa, kecil besar. Okay, kita semua boleh ubah. Okay, ya. Ada pilihannya jenis apa tulisan. Okay, ini adalah cara kita nak setkan macam mana kita nak bagi tulisan kita bergerak. Okay, contoh. Saya type satu perkataan, satu ayat, SMJK Hualien Typing. Okay, saya tarikkan dia punya saiz sampai penuh muka. Kemudian saya tekan filter. Saya tekan filter saja, dia akan keluar bahagian sini. Jadi cikgu pilih chroma key, cikgu pilih yang scroll. Dia tekan scroll saja. Okay. Dia akan pergi ke bahagian sini. Okay, cikgu akan pilihlah dia scroll ke kiri ke kanan ke. Okey, pergerakan dia macam mana nanti kita akan tunjuk. Saya akan tunjuk ya. Lepas tu kita kalau cikgu select color, cikgu boleh ubah warna tulisan. Nak apa tulisan pun boleh. Ya. Next. Okey, ini tentang video capture, saya dah terang.
Okey, ini pamparan dia. Pamparan saya kalau saya pilih untuk PowerPoint, jadi OBS akan capture PowerPoint saya. Okey, jadi kita dah selesai bahagian teori. Sekarang kita akan pergi ke OBS. Okey, mencuba OBS dalam Google Meet. Sekejap ya, saya akan tunjuk cara penggunaan dia. Display capture. Okey, sudah ada. Okey. Kalau saya set display capture, muka dekat skrin ini memang macam tu. Jadi cikgu jangan risau, tak rosak, bukan rosak. Dia memang macam tu. Dia akan capture apa display dekat laptop saya. Okey, sekarang kita nak hubungkan kamera OBS ke Google Meet. Okey, cikgu nampak dah bahagian kanan. Nampak ada perkataan virtual camera. Sebelah kanan bawah. Dekat OBS, cikgu tekan saja. Bila sudah on, kita pergi ke Google Meet. Okey ya, ini adalah cara kita nak gabungkan, nak sambungkan Google Meet kepada OBS. Okey, tekan butang 3 tu, pergi ke setting, kemudian pergi ke video, tukar ke OBS virtual. Okey. Ya, pergi ke video, setting, video, kemudian tukar ke OBS virtual camera. Okey. Sekarang nampakkah ini adalah scene tambahan yang saya buat. Sekejap lah, dia masih lagi yang lama. Okey, ini adalah OBS. Okey. Saya sekarang tunjuk satu skrin yang kosong. Sorry, ini adalah OBS, paparan OBS. So cikgu, saya sudah tambah satu scene baru yang memang hitam. Tak ada apa benda sebab saya belum buat setting lagi. Jadi cikgu buatlah setting pertama. Cikgu tambah, cikgu tekan tambah. Okey. Cikgu tekan input, okey, audio input. Okey saja. Kalau tak ubah, okey saja. Guna yang default, okey. Okey saja. Cikgu tambah. Okey, output. Tekan okey saja. Okey, kemudian cikgu tambah lagi. Okey, display capture. Kalau cikgu nak capturekan pamparan laptop cikgu. Okey ya. Kemudian cikgu boleh, cikgu tekan okey saja. Cikgu tambah lagi. Okey, cikgu nak tambah image pun boleh. Cikgu tekan okey. Cikgu pergi, okey, cari di laptop cikgu. Okey, contoh saya cari di laptop saya ya. Saya nak cari, nak letak background ya, background yang cantik. Okay, cikgu pilihlah background yang cantik. Contoh saya nak pilih, okey, yang ini. Okey, dia akan tunjuk. Okey, jadi dia saiz kecil ni, cikgu nak besarkan. Cikgu ingatlah, dia punya control key dia macam ni. Cikgu tekan shift, cikgu pergi ke tempat nak cikgu besar tu, cikgu tekan shift, cikgu ambil mouse, cikgu tarik saja sampai penuh pamparan dia. Ini untuk resize. Okey, kalau cikgu nak cropkan image ini, cikgu tekan alternate dekat keyboard cikgu, tekan mouse, cikgu pergilah mana cikgu nak crop ni. Okey, sama saja macam kita guna PowerPoint kan, kita boleh crop. Kalau kita nak
sunting gambar kita tekan alternate. Kalau kita nak resizekan dia, kita tekan shift, pergi ke titik merah ni, kita gerakkan mouse kita sahaja. Tekan shift, gerakkan mouse sahaja. Ini adalah cara untuk kita ubah size ya image kita. Okey, kemudian cikgu kalau nak tambah, okey, cikgu nak tambah contoh, cikgu nak tambah tulisan. Okey, tekan teks. Okey, mungkin cikgu nak letak, cikgu boleh namakan dia. Cikgu kalau malas nak nama, cikgu hanya biarkan dia saja, tajuk dia teks. Cikgu tekan okey. Jadi cikgu tulis apa yang cikgu nak. Contoh saya tulis selamat datang. Okey, cikgu boleh pilih size dia. Cikgu tekan, cikgu kalau nak ubah lagi, cikgu scroll down. Ini adalah select warna, saya tukar warna. Saya tukar kuning. Okey, okey. Okey, kemudian saya nak tukar background saya. Bagi warna lain. Mungkin saya guna warna merah. Okey. Cikgu tekan okey. Kemudian bahagian bawah nampak tak yang background dia key dia adjustment opacity ni, cikgu adjust keterangan dia. Okey, saya bagi dia gelap sikit. Okey, dah nampak dah. Okey, warna merah. Kalau cikgu pergi ke sebelah kiri memang dia Lucina lah, transparent. Cikgu pergi tengah-tengah. Okey. Kalau dah cantik, cikgu tekan okey. Yang lain tu tak payah tengoklah ha. Jangan tak payah kacau. Tekan okey saja. Jadi dia akan keluar dekat skrin kita. Cikgu boleh resizekan dia. Macam mana? Cikgu highlight dia macam biasa. Cikgu highlight, cikgu tekan ni, select ini. Cikgu pergi ke select font. Okay. Cikgu ubah tulisan cikgu. Nak size berapa? Contoh saya nak pilih size 36. Okay. Saya nak tukar, ya. Ada orang, ya cikgu Ci nak tanya apa? Ada soalan? Cikgu Ci? Saya nampak Cikgu Ci buka mic dah. Sorry, tekan sorry. Tak apa. Okey ya. So kita pergi ke okey. Jadi nampak dia kecil kan? Jadi cikgu resizekan dia, tekan shift. Shift, cikgu tarik saja. Sampai ke hujung. Penuh skrin dia. Okey ya. Jadi sekarang kita nak bagi dia bergerak. Okey, sebelum tu kita nak bagi dia bergerak kan, kita pergi ke filter, tekan filter. Okey. Okay, cikgu scroll down sampai nampak bawah. Nampak simbol tambah. Cikgu tekan tambah. Okey, cikgu pilih scroll. Cikgu pilih scroll, tekan. Okey. Tak payah tukar nama boleh, tekan okey saja. Tekan okey. Lepas tu cikgu okey, horizontal speed. Kita bagi dia speed dah. Cikgu nak laju macam mana pergerakan dia. Cikgu nampak dah perkataan dia bergabung. Nanti kita akan adjust ya. Kita ubah speed dia dulu, nak laju ke, nak perlahan ke, cikgu boleh adjust sendiri. Okey, cikgu tekan. Okey, tekan close. Nampak? Skrin saya sudah bergerak daripada tulisan. Okey ya. Nampak dia bergabung kan? Tulisan bergabung. Jadi kita pergi lagi sekali. Double click. Kita double clickkan dia. Okey, bahagian sini hujung selamat datang. Cikgu bagi space 2-3. Bagi dia jarak sikit. Ataupun cikgu nak tambah simbol bintang. Boleh. Cikgu Teh, ada Cikgu Aini angkat tangan. Saya rasa ada soalan. Ada apa soalan? Saya ikutkan tutorial ni tapi saya tak jumpa lah dekat mana nak scroll. Macam mana nak buat scroll? Sebab skrin cikgu tak boleh sampai bawah. Cikgu bagi kecilkan skrin tu. Kecilkan? Minimize? Ya. Minimize. Bukan minimize. Okey, saya tunjuk tadi saya pun sama. Okey, saya double click balik. Saya pergi filter balik. Okey, saya pergi filter balik.
Cikgu tak nampak tambah di bawah kan? Cikgu Ah, nampak macam saya. Cikgu pergi atas, cikgu bagi kecilkan dia. Dia punya paparan saiz dia, kecilkan. Cikgu nak atas. Nampak kecilkan tak? Windows tu ya? Kecilkan Windows tu ya? Ya, kecilkan window yang filter tu. Oh, okay. Nampak tambah? Nampak kan? Okay. Okay, cikgu tekan tambah. Lepas tu cikgu akan ubahlah speed dia macam mana. Kemudian close. Oh, Okay. okay, nampak. Okay, terima kasih. Okay. Nampak sekarang pamparan saya. Saya punya kotak merah ni sudah terlebih. Cikgu boleh resizekan dia. Cikgu boleh resizekan dia. Okay, terima kasih ya. Okay, boleh. Okay. Saya minta maaf sekali lagi ya. Sebab line hari ni tak tahu kenapa. Dia memang teruk lah. Okay. Cikgu nampak tak tulisan saya ni? Dia macam blur sikit dengan saya punya image. Saya punya latar belakang. Sebab sudah overlap ya. Saya perlu kecilkan saya punya image atas tu. Macam mana? Cikgu highlightkan dia image. Cikgu tekan image. Bila nampak ada petak merah keluar, kotak merah keluar, cikgu resizekan dia. Tekan shift. Resizekan dia. Nampak sekarang. Okey. Boleh? Okey ya? Boleh ikutlah. Okey. Sekarang kita tengok macam mana kita nak buat display, buat video capture ya. Lepas saya tambah semua, kalau tak ada muka saya keluar, tak best kan? Okay. So kita pilih video capture. Okay, video capture ni cikgu pilihlah, boleh namakan rename dia. Cikgu nak rename. Nama sendiri pun boleh. Video 1, 1, 2, 3 pun boleh. Suka hati cikgu tekan OK. Okay, kemudian dia akan tanya cikgu nak guna webcam, kamera mana. Cikgu pilih. Cikgu nak pilih webcam yang laptop punya. Okay, kalau laptop ini. Okay. Kalau cikgu tak mau laptop, cikgu pilih cikgu ada webcam sendiri, cikgu pilih yang kedua. Okay. Saya tak keluar kenapa? Saya dah pilih saya punya webcam, kenapa tak keluar? Sebab saya telah guna webcam saya dekat scene kedua, ketiga. So, macam mana cara nak atasi dia? Sebab kalau laptop, kamera kadang-kadang tak cantik kan, cikgu nak lebih canggih kan, cikgu ada webcam sendiri. Senang saja. Cikgu pergi ke scene cikgu yang sedia ada. Ini skrin yang saya sedia ada kan. Okay. Cikgu tekan, highlightkan dia. Okay, sebab kenapa saya tekan tak boleh highlight? Sebab saya sudah lockkan dia. Nampak ada satu mangga di sini. Cikgu unlockkan dia. Cikgu tekan unlock. Gambar mangga ni sudah tak terang kan? Okay. Sekarang petak sudah keluar. Cikgu tekan copy saja. Tekan right button. Cikgu tekan copy. Okay. Cikgu pergi ke scene baru cikgu yang baru bina tu. Cikgu pergi pastekan dia. Guna Ctrl V. Jadi dia akan keluar. Jadi kita akan kongsi guna webcam di scene 1, 2, 3 semua kita share. Kita guna serentak. Okey. Yang ni cikgu faham ah? Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana guna chroma key. Nampak dah background saya sudah hilang. Okey, cara dia senang juga. Cikgu tekan filter. Okey. Sama juga cikgu tekan filter, cikgu sebab saya memang sudah ada chroma key kan. Cara cikgu nak masuk juga sama, cikgu cari dekat bawah. Sekarang bawah memang tak nampak kan. Cikgu kecilkan window filter tadi. Cikgu tarik nak atas. Cikgu nampak tambah. Cikgu tekan tambah. Cikgu pilih chroma key. Yang kedua tu. Cikgu tekan. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay. Cikgu double klik chroma key tu. Di bawah sini adalah setting kita. Kita boleh setkan nak guna green screen
ataupun cikgu nak guna, dia ada pilihan ya, ada blue, ada custom, tapi biar green sahaja. Biar green sahaja. Okay, nanti lagi banyak pilih cikgu lagi pening ya. Biar green saja. Di bawah ni cikgu guna setting yang terbaik lah, cikgu adjust sendiri sebab terpulang. Satu, tengok cahaya keterangan cikgu, cahaya. Kena adalah apa, selfie light tu. Okey, cikgu boleh dapatkan di Shopee pun ada, murah aja, belas-belas ringgit dapat dah. Okey, cikgu nampak tak background saya? Kenapa ada nampak yang ni, nampak segitiga ni, nampak tak? Sebab saya punya green screen saya adalah bulatan. Jadi saya hanya dapat tutup bahagian belakang saja. Cikgu jangan risau, nanti cikgu boleh adjust ya. Kita hanya cropkan dia nanti di pamparan dekat display cikgu. Okey, saya close lah. Okay. Jadi cikgu boleh adjust lah, contoh saya adjust lah. Tengok saya guna alternate, tekan alternate, saya tarik atas, dah maksimum tak boleh dah. Okey, saya tekan sebelah kanan. Okey, boleh adjust, nampak? Dia kita boleh besarkan skrin kita, paparan kita boleh kecilkan saiz dia. Jadi kita adjust lah sampai kita dapat. Okey. Ini okey lah, boleh ikut lah. Sebab ini yang penting. Kenapa kita nak guna OBS? Sebab kita nak ini sahaja. Nak muka kita di depan. Okey. Kenapa ada laptop di depan saya? Sebab saya guna saya punya webcam. Saya boleh turunkan laptop saya, skrin laptop saya. Jadi tak nampak dah. Okey. Jadi cikgu boleh tambah nama. Tambah nama dekat bahagian pamparan di sini. Okey. So cikgu macam mana cara dia? Cikgu boleh pilih, okey, cikgu tambah teks lagi satu ya. Tambah. Cikgu tambah teks, tekan teks. Sekarang bahagian teks saya tukar nama saya supaya saya tak keliru ya. Mana satu adalah tag nama saya, mana satu adalah tulisan yang bergerak tu. Okey dah, saya tulis okey. Okay. Di sini dia suruh awak type lah, cikgu type. Nama saya, okay, Tesuai. Okay, saya nak warna lain, saya nak warna, nanti warna saya tukar lain. Saya cuba cari font dulu. Okay. Saya nak size, mungkin saya nak 28. Okay, anak 28 lah. Okey. Okay. Kemudian saya nak ubah apa lagi? Okey, saya nak background saya. Okey, saya nak color lain. Saya nak warna mungkin nak hijau. Okey, saya nak hijau. Tekan okey. Tak terang kan saya tukar. Saya tukar warna kuning. Lagi terang sikit. Okey, warna kuning. Kemudian background saya nak tambah hitam. Saya mau warna, mungkin saya nak warna merah. Tekan okey. Cikgu scroll down. Cikgu ubah dia punya transparansi dia. Okey, bagi gelap sikit. Okey, dah. Cikgu tekan okey. Kenapa dia tak keluar? Di mana nama saya? Okey, sekarang cikgu pergi ke highlight nama. Sekejap saya tukar sini dulu. Sekejap. Mana nama saya hilang? Okey, sudah ada. Sebab nama saya sekarang di mana saya cari dulu. Okey, sekejap. Di atas, nampak tak? Di atas ni. Saya tarik bawah, turun bawah. Saya letak di bawah, saya resizekan dia. Okay, cikgu boleh resizekan sampai mana cikgu nak. Okey. Mungkin cikgu nak bagi screen dia naik atas sikit pun boleh. Okey. Jadi sudah ada nama, sudah ada tulisan. Okey. Cikgu nak set apa lagi? Kita tengok sama-sama ya. Okey, yang lain sudah okey lah. Okey. Sekarang saya nak tunjuk apa itu window capture. Okey.
Bila cikgu tekan window capture, saya sekarang guna scene yang ketiga. Okey, ini adalah window capture saya. Maksudnya komputer laptop cikgu kita nak capture mana satu window, kita kena buka. Contoh, ini PowerPoint saya. Saya kena buka PowerPoint dulu. Saya kena buka PowerPoint saya dulu, baru saya pergi ke OBS saya. Okey, saya pergi ke window capture saya. Carilah window capture cikgu di mana. Okey, saya bagi unlock dia dulu. Cikgu double klik. Dia akan tanya, cikgu nak capture mana satu? Cikgu pilih di sini. Jadi di sini saya dah pilih untuk PowerPoint. Okay, cikgu boleh pilih, cikgu tekan je, dia akan tunjuk berapa window yang telah sedia ada dekat skrin pamparan komputer cikgu. Cikgu pilih mana satulah. Cikgu pilih, saya sekarang guna PowerPoint, saya guna PowerPoint. Okey, bila dah pilih, cikgu tekan OK. Okey ya? Boleh ya? Okey. Ada apa soalan nak tanya? Ya, ada tak soalan nak tanya? Cikgu boleh try dulu. Cikgu boleh buka laptop cikgu, cikgu buka. Cikgu download dulu OBS ini. Cikgu boleh download OBS cikgu. Ya, cikgu, soalan daripada cikgu Hanita, recording boleh sharekan? Ya, kita akan sharekan selepas perkongsian. Okey ya. Jadi slide ini pun saya akan share dekat bahagian LMS punya lah. Okey, yang group with Telegram tu. Okey, ini adalah mula-mula cikgu install. Saya ulang cikgu install. Pergi ke Google search, cikgu tekan OBS. Cikgu masuk window. Pilih window. Lepas tu cikgu install ikut arahan dia saja. Kemudian bila cikgu double klik OBS, dia akan keluar pamparan inilah. Okay, kemudian cikgu akan pergi setting. Setting di bahagian bawah ni, belah kanan. Cikgu tekan setting. Cikgu set daripada general hingga sampai ke hotkey. Okey. Kalau cikgu tak ada masalah, sekarang saya tunjuk macam mana kita nak streamkan kita punya OBS. Okey? Boleh ya? Okey, saya kembali ke sini. Okey, cikgu tengok sebelah kanan cikgu. Nampak tak ada perkataan streaming? Saya tak boleh tekan ni sebab saya sedang live, saya sedang tekan stream dengan saya punya YouTube. So saya nak tunjuk macam mana cikgu nak cari stream key cikgu dekat YouTube ya. Sekejap, saya pergi ke YouTube. Okey, cikgu pergi ke YouTube channel cikgu. Okey, dekat Google, kita punya Google Classroom pun ada ya, yang delima punya page ada. Cikgu pergi ke YouTube. Cikgu kena siap ada channel dululah. Lepas tu cikgu buka channel cikgu. Cikgu nampak tak? Create. Simbol create ni. Cikgu tekan saja. Cikgu nampak tak? Go live. Cikgu tekan saja. Sekejap, dia go live. Okey, cikgu nampak ini kan? Jadi cikgu tekanlah edit. Cikgu tekan edit. Cikgu type lah nama, title yang cikgu letak. Macam saya type cikgu Cikgu Aliza T live stream penggunaan aplikasi OBS. Okey, cikgu pilih kategori, mana masuk mana playlist. Saya pilih education. Okay. Privacy cikgu pilihlah. Apa privacy yang ni cikgu boleh adjust sendiri kan. Okay, cikgu slow down sampai bawah. Nampak dah perkataan stream key. Nampak? Stream key ya. Saya tak boleh tunjuk sebab ini stream key saya. Memang dia personal punya stream key ya. Cikgu tekan copy. Cikgu tekan copy saja. Okay.
Cikgu kembali ke OBS cikgu. Kembali ke OBS cikgu. Cikgu Teh ada soalan. Ada Ya. Cikgu Nur Arhayani minta cikgu share sekali lagi tentang macam mana nak letak gambar cikgu. Oh, Macam okey. mana nak letak? Oh, gambar yang muka ni. Muka depan paparan tu. Okey, Ya. sekejap ah. Saya sambung macam mana masuk stream key dulu ah. Okey. Okey. Sebab saya sekarang tak boleh tekan. Saya tekan nanti dia akan, okey, saya pergi setting. Saya tunjuk setting ah. Tekan setting. Sekejap. Okey. Setting sudah ada ah. Cikgu pergi stream. Cikgu nampak stream key. Cikgu pergi cursor pergi sana, cikgu tekan paste saja. Paste lepas tu okey. Itu sahaja. Sebelum tu cikgu kena pilih lah yang cikgu kalau YouTube lah, kalau Facebook. Sama juga proses dia sama. Kalau Facebook pun sama, pergi Facebook homepage cikgu, cikgu tekan live, kemudian cikgu pergi stream key, copy dan paste dekat sini. Okey. Jadi bila cikgu paste saja, cikgu tekan okey, close. Bila cikgu tekan streaming ini, dia automatik akan link kepada Facebook kita, YouTube kita ataupun Facebook kita. Okey. So ada soalan nak tanya tentang macam mana nak stream? Macam mana nak copy stream key? Yang penting cikgu kena ada channel cikgu ya. Kalau YouTube kena ada channel. Buka channel siap-siap. Dekat Delima punya page ada bahagian YouTube ya. Cikgu masuk saja dalam dan cikgu pilih lah. Okay. Sekarang saya ulang cara macam mana nak tunjuk gambar muka depan screen. Ini yang penting ya. Okay. Mula-mula cikgu pergi tambah. Cikgu pilih video capture device. Okey, sebab saya sudah ada, saya tak mahu tekan kali kedua. Okay, ya. So saya hanya double klik saya punya video capture saja. Mana video capture saya? Okey, baik. Saya cari ya video capture saya. Okey, dia sini. Okey, cikgu double klik. Cikgu double klik. Cikgu pilih device. Cikgu nak guna laptop punya kamera. Ini laptop punya kamera. Ataupun cikgu nak pilih webcam sendiri. Cikgu pilih. Okey. Kemudian, okey sudah. Cikgu okey saja, tekan okey. Dia akan keluar hamparan di depan. Okey, mungkin cikgu, ya ada cikgu nak tanya. Okey. Mungkin cikgu tanya, kenapa tak keluar muka saya sudah ada video capture? Sebab kalau cikgu ada banyak scene di sini, okey, contoh scene 3, 4 ni, cikgu tak boleh guna video capture baru lagi. Cikgu kena copy paste. Cikgu pergi pins yang sedia ada. Cikgu pergi paste yang sedia ada. Ada cikgu buka mic nak tanya soalan ke? Cikgu O. Ya. Cikgu. Cikgu O Chin Guan, adakah nak tanya soalan? Rasanya tak ada. Okey, tak ada. Okey, baik saya sambung Kalau cikgu, bila cikgu buka banyak scene tu, cikgu tekan video capture device, memang dia tak akan keluar. Sebab cikgu guna satu webcam saja, satu webcam. Jadi cikgu kena guna sebab ada macam ada ini gangguan sikit. Cikgu boleh tak minta mohon bantuan untuk mutekan mikrofon? Dia tak sengaja tertekan. Dia tertekan. Tertekan. Okey. Baik. Thank you Okey. Jadi cikgu kalau tak keluar tak apa. Cikgu pergi scene yang lama, cikgu copy, lepas tu cikgu paste dekat scene baru. Okey. Ada satu kemungkinan kalau tak keluar lagi, contoh. You nampak tak susunan di sini? Apa yang saya tambah di sini? Cikgu kena ingat dia adalah tindihan-tindihan screen cikgu ya. Yang teratas tu adalah yang depan, paling depan.
Contoh, kalau saya punya video capture saya turun ke di bawah, okey. Saya guna image. Saya katakan saya masuk image baru. Background saya, okey. Kalau background saya di atas sekali, habis, semua hilang. Cikgu jangan terkejut. Apa yang ada dalam source ini memang tak akan hilang. Hanya susunan sahaja. Cikgu tekan background tu, cikgu tarik, drag sampai bawah. Background kan di bawah sekali kan, tadi drag sampai bawah. Jadi dia akan pergi ke lapisan terbawah sekali. Sama macam kita guna PowerPoint, bring forward, okay, bring backward, sama saja. Okay, cikgu adjust sahaja. Ada apa-apa pertanyaan? Cikgu kena cuba, tak tahu ya, kita kena cuba. Ya, ada apa pertanyaan? Biasanya cikgu-cikgu yang guna aplikasi ini khas untuk buat rakaman PTPR lah. Cara dia senang saja. Cikgu tekan start recording. Dia akan record lah apa yang dipaparkan dalam window ni, window depan ni. Bila habis, cikgu tekan stop saja. Dan dia akan automatic pergi ke save ke folder yang kita nak. Di mana kita dah setting tadi kan. Okey, saya tunjuk sekali lagi ya setting tadi video tadi. Sekejap saya pergi setting balik. Okey, pergi video, tekan video. Okey, cikgu pergi tekan output. Nampak tak? Recording, format. Okey. Kemudian cikgu nak simpan di mana? Recording path di mana? Cikgu pilihlah dekat dekat hard disk ke, dekat folder mana cikgu pilih. Saya sekarang pilih dekat bahagian window saya. Okey, C drive, window. Jadi bila saya stop saja recording, dia automatic akan pergi ke folder window saya. Okey. Jadi saya rasa saya sudah terang habis. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tentang penggunaan OBS ini? Okey, sekarang kita akan buka ruang kepada para guru untuk kemukakan soalan. Sekiranya terdapat apa keliruan ke, apa yang tak jelas, nak ulang, boleh semua bagi tahu dalam chat box ataupun tekan raise hand untuk beritahu. Ada soalan tak? Ada, Okey, cikgu, ada soalan. cikgu Aini. Okey. Okey, Puan, saya Ya. tadi tak lah nak macam mana nak dapat kod untuk YouTube tadi. Streaming key. Okey. Nak live YouTube Ya. Yeah. Okey, baik. Cikgu pergi ke YouTube cikgu, YouTube channel cikgu. Okey, YouTube channel cikgu. Cikgu tekan live. Nampak live? Button live tu. Create, pilih live. Okey, saya pergi semula lah. Saya pergi semula. Dari okey. Ini adalah pamparan YouTube channel saya. Saya tekan daripada Derima punya homepage, saya tekan YouTube, dia akan keluar ni. Cikgu pergi ke your channel. Ini channel saya. Okey. Cikgu nampak tak simbol curate? Cikgu tekan saja. Cikgu pergi go live. Bila cikgu tekan saja, okey, dia akan pergi ke pamparan ini. Okey. Cikgu tekan edit. Cikgu taklah title, nak tajuk apa, dan kategori apa. Kalau cikgu ada banyak playlist kan, cikgu masukkan apa semua. Lepas tu cikgu setkan dia punya privacy, nak secara live ke ataupun unlisted ke, terpulang. Kemudian cikgu slow down sampai bawah, cikgu nampak stream setting. Cikgu tekan. Okey, lepas tu cikgu nampak tak ada satu perkataan stream key. Jadi cikgu tekan copy.
Okay. Kalau cikgu nak buat live YouTube serentak dengan Google Meet, cikgu copy link di bawah ni. Lepas tu cikgu share bagi murid-murid cikgu. Jadi murid-murid boleh pergi ke YouTube tengok live. Okay, bukan pergi Google Meet. Sebab Google Meet mungkin ada had dia. Kalau cikgu punya sasaran ramai, lebih 500 orang, cikgu boleh guna live. Pergi share link live tu, terus bagi cikgu punya murid. Okay. Kalau biasa saja, cikgu nak record saja, nak connect dengan YouTube, cikgu copy ni. Lepas tu cikgu pergi balik ke cikgu punya OBS. Okay. Cikgu tekan setting. Cikgu tekan setting. Sekejap, setting. Cikgu pergi ke stream yang kedua. Cikgu copy paste saja. Tadi dah copy kan? Kita paste kan. Lepas tu OK. Tekan bawah OK ataupun tekan pangkal. Dia akan terus linkkan kepada YouTube cikgu. Ada pertanyaan lain? Clear cikgu? Okey, Cikgu Aini boleh ikut? Clear. Sangat jelas. Terima kasih. Okey, ada sama-sama. pertanyaan lain? Okey, teruskan. Ada tak cikgu yang ingin tanya lagi? Tak ada kan? Okey, tak ada kan? Rasanya tak ada yang angkat tangan dan tak ada soalan dalam chat box. Okey, kalau tak ada saya mula-mula saya minta maaf dulu lah sebab masalah lain. Okay, kalau cikgu nak tengok semula tu, nanti saya akan share nota-nota dekat yang LMS punya Telegram group. Cikgu boleh tengok balik. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih lah cikgu sudi join saya punya Google Meet. Okay, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Teh. Dan sekali lagi nak buka kepada semua guru, sekiranya ada soalan boleh tanyakan di dalam ruang chat box sekarang juga. Dan sebentar tadi saya dah sharekan 2 link untuk join group Telegram bagi LMS DL dan juga USTP channel. Jadi sekiranya nak dapatkan maklumat ataupun perkongsian bahan, boleh join dalam Telegram ini dan semua benda kita akan kongsikan dalam kedua-dua grup. Dan sementara saya nak sharekan link untuk kehadiran dan juga sijil. Okey, sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Teh atas perkongsian pagi ini. Walaupun line beliau yang memang ada masalah sikit, tetapi beliau juga cuba sedaya upaya untuk perkongsian dan harap ini dapat membantu guru-guru sedikit sebanyak. Sekiranya memang menghadapi sedikit kekeliruan, kita akan kongsikan video rakaman kita pada pagi ini dalam masa terdekat. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok balik. Dan selepas ini, saya akan sharekan satu link dan barcode untuk kehadiran dan juga sijil penyertaan bagi sesi perkongsian pada pagi ini. Di sini ada satu peringatan kepada para guru. Sila isikan email address anda yang masih lagi aktif dan sah. Cikgu Sebab ada Cikgu Aini dia raise hand. saya rasa tadi yang raise dan lupa letak tangan. Okey. Cikgu Aini. Cikgu Aini ada masalah ke? Tak ada. Saya lupa lah tu. Okey. Sorry ya. Okey, terima kasih. Jadi, ingatkan cikgu-cikgu isikan email address yang masih lagi aktif dan sah. Sebab bagi ke semua sesi-sesi yang telah kita jalankan pada minggu yang lepas, banyak sijil ditendang balik kerana tidak dapat dihantar kepada penerima. Sekiranya anda telah mengisi
email address yang salah, kita tidak dapat menghantar sijil kepada cikgu. Jadi cikgu sila isikan email address yang sah dan aktif. Dan ini adalah link kehadiran dan kod khusus untuk pagi ini serta barcode. Cikgu-cikgu boleh ambil link untuk daftarkan kehadiran, kod khusus ataupun scan barcode sahaja. Sekali lagi saya ingin tanya, sekiranya ada soalan, cikgu-cikgu masih boleh teruskan untuk tanya di dalam chat box ataupun nak tanya kepada cikgu Teh. Rasanya tak ada. Kalau tak ada, cikgu boleh daftarkan kehadiran melalui link kehadiran dan juga scankan melalui barcode dan kod khusus ada di atas paparan. Jangan lupa isikan kod khusus. Dan saya rasa itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Dan sebelum berundur diri, saya mewakili Cikgu Teh dan juga saya sendiri akan gunakan serangkap pantun sebagai penutup untuk sesi ini. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedang tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, terima kasih kepada penceramah Puan Teh dan juga para guru yang telah meluangkan masa pada pagi ini. Sekian daripada saya. Itu sahaja. Kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya.